Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong respon saya, audio dan video okey ke KO? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Halifah Mat Daud dan siapa lagi, tolong respon saya, audio video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zuraidah Hashim, Siti Ajah Nurjannah, Yana Wawasan. Wah, tinggi wawasan ni. Nurlidah Muhammad Zain. Okey ke audio video? Uish, ini wajah-wajah tadi tak sarapan ke? Clean and clear Ustazah dari Ampang. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Terbaik. Siapa ada kitab ni, jangan tiru aksi kitab Ustazah. Okey, 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Ini sebulan sekali jadualnya Masjid Alam Impian. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita nak fokus muka surat berapa tadi? Sekejap kena tengok balik mesejnya ketua muslimat. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Khairul Bariyah, Kak Zaliha Zainal, Nur Aini Abdul Rahman, Rehan Hamid yang respon audio video okey. Munirah Abdul Hamid, Rozana Haripin. Cahaya Ma'arif, how are you? Lama tak nampak, pergi overseas Kak Kamsimah Muhammad. Sorry, lupa. Dia kadang-kadang terlupa yang ini anjuran masjid, nak gurau-gurau pula. Sorry. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, muka surat, bukan muka surat, bab yang ke-29. Bab yang ke-29, muka surat 347. Pemilik kitab ini pemilik kitab ini, subhanallah. Tajuknya wasiat ketika berlalu di jalan. Saya ulang, sahabat-sahabat, kitab ini nasihat ataupun wasiatnya Rasulullah kepada para wanita. Dihimpunkan oleh penulis kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. So, penting ke tak penting Nabi bercakap pada kita? Nak tahu penting ke tak pentingnya, kita kena belajar dengan memulakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, pengajian untuk para muslimat. Tapi Kifli Zul tak pernah tak muncul dalam kuliah-kuliah Ustazah. Masya Allah. Malu pula Ustazah nak tanya, suami siapa ni? Ataupun sedang mencari calon. Ramai mak-mak mentua kat sini. Masya Allah. Istiqamah di dalam majlis ilmu. Kifli Zul insya-Allah boleh jumpa Ustazah nanti bersama dengan muslimat yang lain ataupun muslimin lain mendengar majlis ilmu. Ustazah akan ke JB awal November. InsyaAllah JB awal November, mereka sedang susun kuliah Ustazah di sana insyaAllah. Amboi, Kifli Zul bujang Ustazah. Tu ramai mak-mak mentua duk intai ni.
Okey. An Abi Hurairah, mokcik-mokcik jangan duk PM tepi Kena melangkaui mak guru dulu. Jangan duk PM tepi, kawan tu duk jawab bujang, tiba-tiba terus PM tepi. Jangan. Belajar untuk mengaji. Ada Muhammad Syafi'i. Masya Allah, kagumlah ustazah, orang lelaki yang nak mencari ilmu. Insya Allah ilmu yang dimanfaatkan. Amin. Wasiat ketika berlalu di jalan. Pendek je hadisnya, tapi penjelasannya buat kita sangat deep, sahabat-sahabat muslimat. Sebab dulu ketika ustazah memulakan pengajian kitab ini, sesungguhnya amanah daripada seorang guru yang Masya Allah, kalau orang Ulu Kelang, KL, Keramat, Ampang kenal sangat dengan almarhumah Ibu Hamidah. Kan, tak kahwin sampai ke akhir hayat. Tapi ketika kematiannya di usia lebih 90 tahun, masih bertongkat di hujung-ujung usia ke Masjid Surau untuk menyampaikan ilmu. Masya Allah, sahabat-sahabat, rakan-rakan saya di Masjid Al-Mardiyah, ingat lagi tak macam mana ustazah mula sampai ke tempat anda dalam usia yang sangat muda ketika itu. Mereka mengamanahkan, ustazah boleh tak ajar kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, sebab kitab ni diajar oleh Ibu Hamidah yang dah meninggal, baru meninggal, kami kehilangan. Saya tak pandai nak ngajar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dulu kami belajar di universiti tak pakai kitab ini. Tapi saya rujuk kepada guru saya. Masya Allah, sahabat-sahabat. Apa guru saya cakap? Kan, kalau orang beri amanah, jangan pernah kata tak boleh. Cuba usahakan dulu. Usahakan dulu sebab jangan tunggu alim untuk berdakwah. Ini pesanan almarhum Tuan Guru Harundin. Jangan tunggu alim untuk berdakwah, tapi berdakwahlah sampai kita alim. Subhanallah, maka saya tak niat pun untuk mengajar ketika memulakan kitab ini, tapi saya niat untuk belajar. Dan hari ini muslimat dirahmati Allah, kita telah mempunyai sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, beberapa siri di Masjid Alam Impian, dulunya di Masjid Al-Mardiyah, di Masjid Bukit Antarabangsa. Saya gunakan kitab ini sudah berulang berkali-kali lah. Masya Allah. Pertama kali saya lihat, apalah maksud wasiat ketika berlalu di jalan ni. Ini adalah pesanan kepada para wanita yang buatkan kita terpandu dalam hidup, yang lisan Nabi SAW beritahu pada kita. Kita duduk dalam bulan Rabiul Awal. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini hari ke-10. Kalau tak silap saya, tak lama lagi sahabat-sahabat ada Selasa ini, 12 Rabiul Awal. Ustazah memang tak lupa lah 12 Rabiul Awal. Selain kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, 20 tahun lepas Ustaz Azwan diijab kabulkan. Aku nikahkan kau dengan Muzayyanah binti Abdullah. Macam tu. 20 tahun lepas, 20 kali Rabiul Awal dah. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Kita makin cakna, makin faham, makin tahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lin-nisa'i wasatu tariq, laisa lin-nisa'i wasatu tariq. Allahu Akbar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tengah jalan bukanlah bagi wanita. Tengah jalan bukanlah bagi wanita. Very simple pesanan ini, tapi sekali baca, lah, minta maaf kita bukan memperlekehkan kata-kata Rasulullah, tapi kalau kita baca sendiri tanpa berguru, sahabat kita akan kata, alah, takkanlah ini pun nak cakap. Mana ada orang nak berdiri tengah-tengah jalan? Mana ada orang nak berdiri tengah-tengah jalan? Lagi zaman kita ni kan sahabat, kereta main laju je. Anak-anak yang belum mumayyiz tak boleh beza baik buruk je kalau nampak kereta dia nak kejar. Sebab tu ada kes bapak nak reverse kereta masuk dalam Porsche, anak baby merangkak keluar, kena gelik dengan kereta ayah sendiri, na'udzubillah. Sebab anak-anak itu belum mumayyiz. Ayah balik walaupun kereta ni yang dia nampak nak kejar. Dia tak tahu nanti dia akan mati kena langgar. Tapi setelah mumayyiz, umur 7-8 tahun, dia tunggu ayah kat pintu je. Kalau aku pergi dekat bawah ni, ayah tak nampak reverse kereta, aku mati kena langgar. Itu mumayyiz, dah boleh beza baik buruk. Kita sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah,
Takkanlah dah dewasa ni kita jadi wanita nak tiba-tiba langgarlah aku. Itu orang dah hilang akal dah. Wanita takkan berdirilah di tengah-tengah jalan. Kenapa Nabi pesan macam ni? Sebab tu perlu kepada syarah hadis. Sebab tu baca Quran terjemahan kita tak boleh main kod dan rasa. Perlu tadabbur. Perlu jumpa dengan guru-guru tafsir kita. Masya Allah muslimin muslimat. Saya terlupa nak mengucapkan terima kasih kepada Masjid Alam Impian. Saya tak pasti Kak Ida, kita ketua muslimat Masjid Alam Impian dah ada ke belum. Sebab kuliah ini anjuran Masjid Alam Impian. Setiap sebulan sekali di hari Ahad selagi kitab ini belum habis. Okey, Masjid Alam Impian belum lagi memulakan kuliah secara hadir. Sahabat, sekejap tiba-tiba saya rasa macam nak tengok balik mesej. Dalam sibuk-sibuk saya ni, muslimat dirahmati Allah, entah-entah orang tengah tunggu dekat masjid. Kan? Okey, betul lah saya bagi link ni, maknanya kuliah dalam talian. Okey. Sebab jadi Caca Marbah habis. Kita dah berbulan dalam kuliah dalam talian. Tiba-tiba ada masjid tulis Ustazah hadir ya. Ustazah tak perasan. Kita dah on, dia telefon. Ustazah, kami semua dekat masjid. Tu kelang kelibut Ustazah. Okey. Wahai saudari muslimahku. Kitab ni dia nak memulakan perenggan, sama ada wahai saudari muslimahku atau banyaknya dia akan cakap wahai saudari mukminahku. Maksudnya apa sahabat? Kitab ni bukan calang-calang. Saya selalu sebut kepada para muslimat yang nak menekuni kitab ini, kitab ni sebenarnya pesanan kepada orang yang sudah udkhulu fis silmi kaffah, yang masuk ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Kita kata nak belajar kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita lah Ustazah, tapi minta maaf sebut. Tudung kita tak mau pakai lagi. Sahabat, tudung kita tak mau pakai lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Kak Nazatul Naina patut tak muncul dekat ni. Rupanya dia muncul dekat pintu hotel. Sabar je lah. Mereka duduk cari Ustaz. Main interframe sekejap. Tapi ni anjuran masjid, tak boleh nak gurau-gurau. Ingat demi ummah kerana Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah. Islam menghendaki, bila disebut masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, kenapa saya kata kitab ni memang untuk orang yang dah sedia masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. That's why kadang-kadang kita jumpa wahai saudari mukminahku. Maknanya apa? Yang telah kental keimanan dia. Jadi bila dia baca 50 wasiat Rasulullah ni, dia boleh baca dengan tenang, boleh faham kenapa Allah cakap macam ni. Dia boleh cool and relax and steady. Wah kan, cakap pak saudara pula. Maksudnya muslimin muslimat dirahmati Allah, dia dah boleh terima Allah yang perintahkan, Nabi yang bagi tahu. Pasal apa aku nak sentap ni? Tapi tak sama dengan ilmu fardu ain yang begitu asas. Jangan pernah perlekeh sahabat, dia pemai dengan tudung nampak jambul lagi. Ingat dia senang nak letak tudung atas kepala tu. Tudung letak dalam poket kereta belakang seat tu. Nak turun kat masjid baru capai selendang tenggek. Tapi mokcik-mokcik masjid yang dah labuh-labuh tudung ni, pandang atas bawah. Pasal apa datang masjid macam tu? Jangan bertindak demikian. Sebab mereka baru nak start enjin, tiba-tiba hangpa tarik dah handbrake dia. Jangan hentikan minat dia untuk datang ke masjid surau. Hatta kalau dia datang dalam keadaan yang tidak menutup aurat pun sahabat-sahabat. Tengok masjid negara macam mana kan. Datang juga ni nak tengok tempat sembahyang kita ni. Sarungkan mereka dengan baju yang lebih sopan. Ustazah bawa rehlah jemaah ke bumi Aceh, Masjid Baitur Rahman. Masya Allah, dalam itinerary Ustazah dah cakap tidak ada pakaian ketat kalau trip dengan Ustazah. Trip lain Ustazah tak tulis macam tu, tapi ke Aceh Ustazah akan tulis tidak ada pakaian ketat. Kenapa? Sebab pengalaman Ustazah dah bawa banyak trip ke sana. Wanita yang masuk dengan pakaian ketat, bertudung tapi pakaian ketat, mereka pergi bagi kain pelekat. Pasal apa kain pelekat suruh pakai? Na'udzubillah, Ustazah, kok ia pun janganlah hina kita. Janganlah bagi kain pelekat, bagilah kain batik. Dah mereka tak tahu kain batik tu. Mereka tahu jangan ketat. Hang balutlah dengan apa pun asal jangan ketat nak masuk masjid.
Sahih, bukan saja masjid sahabat, tapi makam-makam. Makam-makam ulama mereka, kita nak masuk turun dari bas, ada orang tunggu kat depan, pakai ketat, dia bagi kain pelikat. Sarung kat luar, moncong. Kalau anak, makcik-makcik bawa anak kan, tak payahlah mama nak duduk atas bas je lah. Duduk atas bas lah, dia pun tak nak masuk. Kat masjid tak nak masuk, dekat makam tak nak masuk. Sebab penjaga dia very strict. Tak boleh pakai pakaian ketat. Tudung pakai dah. Dia bagi kain pelikat, ambil kau. Baju kau main mahal lagi, beli KLCC. Tiba-tiba pakai kain pelikat kat bawah. Dah pahala cari kerja, tak ada kerja, cari kerja ni. Cuba pakai elok-elok sebagai orang perempuan. So, ini kitab ni saya cakap terus terang je akan panas telinga ramai orang perempuan kalau dia belum betul-betul masuk ke dalam agama Islam, betul-betul nak jadi orang beriman. Jadi kita yang sanggup untuk menonton dan mendengar, semoga telah menjadi pilihannya Allah. Aku akur ya Allah. Jadi tengah jalan bukanlah bagi wanita, bukan maksud duduk tengah-tengah jalan langgarlah aku. Bukan putus cinta kan, bukan. Bukan sahabat-sahabat. Wahai saudari muslimahku, Islam menghendaki agar wanita selalu berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jauh dari hal-hal yang menimbulkan keraguan dan prasangka yang menimbulkan kesalahfahaman. Allah, dah nampak dah mukaddimah dia macam mana. Allah nak jaga perempuan, tujuan hadis ni datang. Allah nak jaga perempuan, Allah nak jaga kesalahfahaman, keraguan-raguan, timbulnya sangka-sangkaan orang lain. Allah nak jaga para wanitanya. Sebab itu bila kita kata susahlah jadi orang perempuan ni, lelaki je betul, lelaki boleh jatuh talak, lelaki boleh kahwin 4, susah jadi orang perempuan ni. Kita tak boleh ustazah, kita buat laporan mahkamah, kita di charge nusyus pula. Padahal dia yang jahat-jahat dekat saya, kenapa saya pula dikatakan wanita yang nusyus, tak dapat harta sepencarian segala, siapa suruh awak lari daripada rumah? Kita pula dituduhnya. Awak lari daripada rumah hari itu sebab apa? Sebab saya kena pukul lebam, patah riuk, saya duduk ICU sebulan ustazah. Tunjukkan bukti laporan doktor. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru mahkamah nak layan. Kalau tak ada surat bukti, tak ada laporan polis, anda kena pukul, dia pun tak mau layan. Minta maaf bahasa, marah orang-orang polis, tapi bahasa istilahnya report tu dia pun masuk dalam tong sampah je. Sebab apa ni, hal laki bini ni, pasal apa nak report kat kami pula ni? Tapi kalau lengkap laporan doktor, ya kesan kena pukul. Buat laporan polis, laporan doktor dan laporan polis, bawa ke mahkamah syariah. InsyaAllah. Pembelaan untuk anda. Lepas tu kalau dia jawab, saya lari daripada rumah sebab tadi dia kenyit mata masa beli ikan dekat makcik jual ikan tu. Lah dia sakit mata kot. Saya tak boleh terima ustazah, saya cemburu. Tu saya lari daripada rumah. La ilaha illallah. Kita tanya pula suami dia, pasal apa dok kenyit mata dengan makcik jual ikan tu? Tak ustazah, wallahi tak ada niat apa, isteri saya tu memang cemburu, tiba-tiba hilang lari daripada rumah. Sahabat, itu yang bila pergi kat mahkamah syariah, kita dok kata semua lelaki je menang, kita kalah. Sebab tu jangan tinggalkan rumah suamimu. Kalau tidak ada izin, kalau tidak diketahui, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kitab ni mengajar juga, jangan tinggalkan tempat tidur suamimu. Itu saya ngajar di masjid surau, mokcik-mokcik duk tutup muka tau. Allah ustazah, cucu datang naklah tidur dengan cucu. Tanya pokcik yang dah bau minyak kapak tu, boleh ke tak boleh bang? Kalau dia kata suka hati dah, itu belum begitu redha tau. Kalau dia kata, ni cucu-cucu atuk ni mesti tidur dengan mak tok dekat dalam bilik ni. Dah setahun duk wirid nyanyi nak jumpa cucu. Biar atuk tengok bola kat depan, tidur dekat sofa kat depan. Memang atuknya yang bagi, yang redha tak apa. Ini mak toknya mentang-mentang cucu dah boleh rentah negeri, ambil selimut. Betul, nak gimana tu ya? Abang garuk, nanti abang gatal malam karang, siapa nak garuk sendiri? Cucu dah balik dah ni. Hati-hati mak tok. Ni semua dalam kitab ni. Ustazah duk belajar semua dalam kitab ni. Jadi anda yang pertama kali menempuhi kitab ini, pelajaran dalam kitab ni, anda straight forward Ustazah. Yes, kitab ni mengajar, Nabi nak ajar kepada yang betul-betul, aku nak hidup sebagai orang Islam, wanita yang beriman. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam wasiat ini,
beliau berwasiat kepada para wanita muslimah agar mereka berlalu di tepi dan tidak di bahagian tengahnya. Sekali lagi kita akan faham, lah takkanlah itu pun nak masuk dalam kitab, takkanlah kita tak tahu, memanglah jalan tepi jalan, bukan tengah jalan. Sabar dulu, orang perempuan suka emosi. Kita dah tenang sikit belajar, tenang-tenang sikit. Tak sabarlah ustazah, kitab tak ada depan ni, macam mana nak faham? Dengar betul-betul. Okay? Selagi mereka berlalu di tengah jalan, maka sudah tentu ia akan mempamerkan dirinya dan mengundang perhatian kaum lelaki. Dah meremang dah bulu roma saya ni. Setiap kali saya sebut ni meremang bulu roma. Kerana apa muslimat? Faham Rasulullah nak jaga kita. Hang jangan sibuk-sibuk nak pandanglah aku. Kan boleh berjalan tepi-tepi, engkau yang berjalan di tengah memang buat benda pelik. Bukankah ramai wanita Malaysia, minta maaf saya tak berani nak cakap keluar, di Malaysia depan mata kita suka buat benda pelik. Ustazah, tudung ustazah tu cantik lah, tapi saya tidak akanlah pakai sama dengan ustazah. Tudung saya semua ada chip tau ustazah, ada chip. Ada tahu orang yang jual tudung ribu-ribu ada chip. Chip tu apa sahabat? Nak mengatakan hang seorang je di dunia ni pakai tudung ni, hak lain tak ada. Itu yang dia suka, sanggup biar mahal berganda harga berbanding orang lain. Aku nak lain pada orang lain. Aku pakai tudung dah, tapi tak puas dengan tudung. Aku nak letak serban atas kepala. Suka lain pada yang lain. Kerana bila yang lain itu diperhatikan oleh orang. Faham maksud? Sahabat-sahabat, kita suka lain pada yang lain. Aku nak pakai rantai lah, tapi tudung ustazah kata suruh labu. Mana orang nampak rantai aku? Ikat tali rapia lah kat belakang, biar loket nampak betul-betul dekat bawah pusat tu. Pelik. Sahabat-sahabat, sedangkan pakai rantai ni salah ke perempuan? Tak salah. Tapi untuk siapa? Bang, dah 20 tahun anniversary bang. Rantai ni je. Takkan dah tak boleh nak tukar. Depan suami, banyak-banyak lah sikit nak tukar yang besar tu sahabat. Lah abang ingat okey je, tak boleh bang. Leher dah besar, bukan kecil macam dulu. Kena tukar besar sikit. Untuk suami, kita berhias. Sahabat, ini lah ustazah, apa guna beli yang besar kalau orang tak nampak? Ngaku-ngaku ramai kan yang macam tu. Duk tukar tiap-tiap tahun tu sebab nak bagi orang nampak kan. Ngaku-ngaku sebelum keluar rumah kita berdiri depan cermin tu untuk apa? Alah karipap lah pula tudung ni. Kan orang tak panggil Muzayanah, kan orang panggil makcik jual karipap pula kan. Repair yang lamanya depan cermin tu. Abang dah tunggu, abang ada meeting ni, nak drop by awak kat masjid ni. Cepatlah sikit. Alah tudung ni RM1 lah bang, karipap lah apa semua keluar. Sahabat, untuk apa? Untuk orang pandang kan? Jadi rupanya wanita yang ditamsilkan sebagai suka berada di tengah-tengah jalan tu, wanita yang seboleh-bolehnya dia nak cakap macam ni, pandanglah aku, lihatlah aku, cuma tak terkeluar je. Faham ya sahabat-sahabat? Ya Allah, betul-betul tafsiran daripada apa yang kita faham ringkas tapi sangat mengusik jiwa. Masya Allah sahabat-sahabat, maka sudah tentu ia akan mempamerkan dirinya dan mengundang perhatian kaum laki-laki. Hak niat di hati ni tak ada siapa tahu. Kak pejabat tu ustazah, staff ada 20 orang, 3 orang je perempuan, 17 orang lelaki. Itu yang paling dia syok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu yang paling dia syok, untuk mengundang perhatian lelaki-lelaki yang lain. Sehingga kehormatan dirinya menjadi merosot. Sehingga kehormatan dirinya menjadi merosot. Okey, faham kenapa dalam ayat lain Allah kata wanita nak masuk syurga senang. Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Apa maksud taat suami? Ketika adanya suami atau ketika tiadanya suami di sisimu, jaga maruah dirimu. Jaga maruah dirimu. Kenapa kita buat suami orang macam suami kita juga? Main bertepuk tampar suka hati, gelak terbahak-bahak sama-sama. Boleh main rebut-rebut barang, sentuh tangan, tak ada masalah. Kau dah kenapa? Minta maaf, terkeluar dah bahasa ni walaupun anjuran masjid. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu suami orang ke suami kita? Suami orang lah ustazah tahu, tapi suami kita tak pernah nak gurau-gurau macam ni. Suami orang je pula gurau dengan kita. Allah, pelik. Pelik sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Kita bandingkan suami kita yang dalam rumah tu dengan suaminya orang lain yang di luar rumah. Sedangkan siapa yang jodohkan kita dengan suami kita tu? Subhanallah, sahabat-sahabat, jujurlah. Kenapa kita, Allah, tak matching lah tudung bawal ni, tukar tudung tenggiri lah baru matching sikit. Untuk apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk apa? Jujur pada diri. Kalau kita tahu, asalkan tutup dah dada seperti kehendaknya Allah, asalkan tak nampak dah bayang leher, asalkan tak ada sehelai rambut yang keluar, asalkan pakaian aku patuh syariah, tak ketat dah, tak apa lah. Asal tutup aurat. Ustazah nak live ni tadi, sahabat lupa sarung tangan duduk kat rumah ayah. Lengan besar pula tu, sabar je lah pesen baju ni, besar. Sebaik ada maksud. Tak apa Ustazah. Lepas tu soalan maksud kan, muat ke Ustazah? Muat muslimat dirahmati Allah, muat. Sarung lengan tu muat, walaupun gebu-gebas macam mana pun tetap kena pakai. Dia tanya muat tu, adui. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, takut maksud nangis. Tak kecil hati maksud, tak kecil hati, faham. Syukurlah sebab 2 hari duk pakai baju yang grip kat sini, tak payah pakai sarung tangan pun tak apa. Tiba ustaz duk bawa baju Ustazah semalam, kan Allah bang lupa pula sarung lengan. Dah ustaz pula, itulah orang perempuan dah yang dekat luar sarung dia pula lah, benda-benda dalam apa minta maaf sebut. Semuanya satu-satu, piece by piece, kan. Tapi sahabat-sahabat orang lelaki, tengoklah macam orang buat umrah kan, pakai ihram. Ustazah, pakcik rimah lah nak pakai yang atas ni. Tak apa pakcik, ataskan aja kain tu, tutup pusat, sudah selesai. Oh boleh ke Ustazah? Pakcik, asasnya aurat lelaki antara pusat dan lutut. Kalau mokcik keluar macam tu, jangan haram. Haram. Kan sahabat-sahabat? Jadi kita nak faham indahnya Islam kalau kita cuba faham. Tapi kita yang bikin susah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Wan Mahani, stongan. Stongan. Okey, namun selagi dia berlalu di bahagian pinggir jalan. Maksud pinggir tu, nyorok-nyorokkan diri sikit. Jadi orang perempuan. Sebab tu Ustazah Zai bila nak sebut tentang wanita solehah selalu merasa malu dengan Allah. Tang mana malu dengan Allah tu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kata nak jadi wanita solehah, tapi hari-hari duduk depan skrin. Tapi nak jadi wanita solehah, tapi sengaja dipandang oleh orang lain. Sebab apakah wanita solehah yang tidak dipandang dan tidak memandang? Ustazah Zai tak mampu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita tanya hati, apa tujuan kau ketika berdepan, ketika dipamerkan kepada orang lain? Ya Allah, jaga, kekalkan hati ini dengan niat mencari keredaan Allah. Ni zaman kita dah beronline. Elakkan aku ya Allah berjoget-joget depan laptop, berjoget-joget depan handphone. Nak jual handphone tapi kena berjoget dulu depan handphone, baru orang nak masuk beli. Okey, nak order. Silap nak order apa? Nak order aku ke nak order handphone? Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab kita seperti menjual tubuh, minta maaf. Bukan kita menjual benda yang kita nak jual. Tolong sahabat-sahabat nasihatkan anak-anak perempuan kita, ayah-ayah yang menonton, merasa cemburu kalau anak kita masuknya banyak, melempah duit dalam akaun, orang beli produk yang dia jual, rupanya sebenarnya yang dijual adalah tubuhnya. Tak rasa malu. Sahabat-sahabat, dulu sebelum dia kurus, boleh je labuh-labuh badannya, tudung pakaiannya. Setelah jadi produk kepada menjual ubat kurus, dengan dia sebelum selepas ketat pakaian. Hui, lagi diketatkan, lagi ramping pinggangnya. Sahabat-sahabat muslimat, saya bercakap daripada cara hati saya sayang anda kerana Allah. Tolong dengan sangat, okey? Carilah rezeki bumi Allah ni sangat luas, tapi jangan sampai hilang maruah seorang perempuan. Makin ramai yang follow pula bukan orang perempuan, yang follow orang lelaki. Minta maaf bahasa, PM dada, PM punggung. Kenapa ada komen-komen yang nakal, bahkan jahat seperti itu? Sebab kamu sengaja mempamer-pamerkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, yes, alhamdulillah ada work from home, tak perlu keluar rumah. Betul Nur Asma. Tetapi cuba tanya diri, ketika kita berwork from home bukan sedikit.
Setakat sekarang ni yang serius mengadu pada ustazah 3 orang. Seorang isteri yang sangat kecewa dengan tindakan suami. Dulu adalah suami yang baik, sekarang sejak work from home jadi bernanah. Apa bernanah tu? Rupanya sebab hari-hari jumpa dalam skrin yang sama, dalam kelompok meeting 10 orang, 15 orang, rupanya 2-3 pagi sambung meeting dengan kawan yang dia nampak cun depan kamera tu. Kat office dulu tak buat, ustazah lain department. Bila dah hari-hari jumpa sahabat-sahabat dirahmati Allah, nampak nama itu yang muncul, nama itu yang muncul. Allahu Rabbi, ada usikan-usikan sahabat-sahabat dirahmati Allah. I PJJ, suami I duk jauh, nak mengisi kekosongan perkara macam tu. Menangis isterinya bagi tahu dengan ustazah. Ustazah, hanya daripada skrin ya ustazah. Alhamdulillah sahih. Sahabat-sahabat dia, sebab itu ustazah kan orang buat poster sebelahnya nampak ustazah edit tu sahabat-sahabat. Tapi ustazah rasa tak selesa, saya tak seronok dengan poster ni. Minta maaf, next tolong jangan buat macam tu. Bukankah tak boleh ke ustazah duduk hujung seorang, jarakkan sikit. Alah ustazah yoyoan, kan benda edit je pun, bukan orang tak tahu. Tahu, tapi saya tak selesa. Ustazah live berdua dengan ustaz sebelah, kiri sebelah. Minta maaf kan saya terpaksa sebut contoh baru ni dengan Ustaz Said Nur Hisham. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa saya kata yes? Sebab saya memang tak sempat nak tengok page ustaz-ustaz yang lain. Page yang sebelumnya, Tuan Haji Arsyad tu PM ustazah, ustazah ni contoh live dengan Ustaz Said. Saya tengok masa dengan Mas Nira tu, yang duduk dekat Mekah tu. Saya tengok dan Haji Arsyad duduk situ. Wah, best ni. Sebab ada 3 orang. Haji Arsyad ada, Ustaz Said Nur Hisham ada, saya ada. Puan Mas Nira ada. Tiba-tiba bila, kenapa Haji Arsyad ni keluar pula? Benda dah live. Ya Allah, jaga hati aku, jaga fitnah, jangan ada manusia-manusia yang berdengki dan sebagainya. Memang nampak macho je, tapi hati tak selesa. Lepas ni kalau ada jemputan lagi, kita kena sebut benda macam tu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tujuannya bukan, ustazah tu macam bagus sangat, macam lawa sangat, Ustaz Said pun tak peduli lah dengan kau, bini dia lagi cantik. Bukan gitu sahabat. Kita nak jaga maruah diri kita. Okay, bila bertiga, berempat, beramai-ramai, tak ada masalah. Okay, sebab apa? Sebab semua orang cakna tahu ustazah bukan duduk sebelah Ustaz Said Nur Hisham ketika itu. Ustaz Said dekat rumah dia, ustazah kat rumah ustazah, si ada suami lagi bilik sebelah. Tak ada masalah apa. Sampai lepas live, bang, kalau saya tahu macam tu, saya ngajak abang live sekali duduk sebelah saya. Bukan tak boleh, boleh. Abang nyampuk-nyampuk je, kan? Okey, jadi orang kalau ustazah bagi syarat, boleh nak jemput saya, tapi syaratnya suami saya ada kat sebelah. Kalau program tu program ustazah, bila yang nak bercakap tu lelaki, ustazah akan cakap, bang, dalam poster abang ada sekali. Sebab nanti kita nak bercakap dengan ustaz tu, tak selesa lah saya duduk sebelah. Sedangkan suami cakap, Allah, bukan duduk sebelah betul pun. Abang nak ngetih ni dengan kawan abang. Allah, please bang, ngetih hari lain. Abang kena duduk sebelah Zayam juga. Untuk apa sahabat? Maruah diri. Sebab yang pada kita nak menjaga macam ni pun macam-macam fitnah boleh datang. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? So kita tak nak menonjolkan sangat tentang diri kita. Kerana apa? Pesanan Nabi SAW. Okey, subhanallah. Saya pun rasa tak selesa. Terima kasih Farah Fadlullah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apalagi kalau ia keluar dari rumah. Jadi ustazah bercerita tak ada dalam silibus Farah Fadlullah. Cuma ustazah nak selitlah kalau anda nampak poster-poster para asatizah yang macam tu. Kadang-kadang tolong akur, ia bukan daripada kehendak kita. Pam, tiba-tiba muncul. Pam, tiba-tiba ada. Bukan senang sahabat-sahabat. Orang duk sebut selebriti-selebriti. Itulah kadang-kadang sahabat-sahabat dirahmati Allah yang sangat menyakitkan hati. Kita tak minta untuk disebut macam tu. Kita tak minta untuk diangkat di julang macam tu. Tapi kadang-kadang pas kat kita poster lain, tiba-tiba nanti muncul cara lain. Tak, maaf ustazah, kami edit sikit last minute. Tu nak buat macam mana? Istighfar, ya Allah, bukan atas kehendak aku. Sebab tu dosa yang paling besar dosanya adalah sengaja berbuat dosa. Dan kita tak pernah lari dari dosa. Tapi semoga dosa yang kita terjebak itu, aku tak niat nak buat macam tu, ya Allah. Aku tak nak jadi macam tu. Kita rasa tak seronok,
dengan apa saja perkara yang boleh menjatuhkan maruah. Dan selagi boleh diperbaiki, tolong diperbaiki. Faham ya? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Mas Sitah Ramli. Fitnah zaman sekarang macam-macam boleh berlaku. Okey? Apalagi kalau ia keluar dari rumah dengan memakai hijab, berlalu dengan cara yang terhormat dan menghindari hal-hal yang menimbulkan kesalahfahaman. So kita kena jaga supaya tak mudah untuk menimbulkan fitnah. Maksud wasiat ini dan wasiat lain yang serupa tidak seperti yang diduga oleh kebanyakan muslimah. Tidak seperti kebanyakan diduga. Kita tak pernah jangka jadi macam tu. Sahabat-sahabat, sayalah manusia yang paling kuat menangis bila tahu budak-budak di Raudatus Sakinah tu ada yang daripada tudungnya labuh. Kenapa jadi macam tu? Sebab dalam pada mereka menjaga ada lelaki-lelaki jahat yang tidak beriman di luar sana nak merosakkan mereka. Tapi bila ditanya, kau tak kesian ke budak ni dijaga maruah dia dengan menutup aurat sempurna? Tahu? Tapi kawan-kawan dia, wanita-wanita seangkatan dia, ramai sangat mempamer-pamerkan sampai kami jadi geram, tapi saat syahwat kami naik tu kami tak ada peluang. Dan bila wanita yang berjilbab lalu tengah seorang-seorang, sahabat-sahabat, sebab itu wanita nak berjalan kena ada teman. Masya Allah, kalau tidak dengan mahram, tidak dengan suami, cari wanita-wanita beriman lain di sekelilingnya. Islam jaga, tapi kita rasa rimah Ustazah, kawan dengan orang tu duk ngumpat, kawan dengan orang ni ngumpat. Hang jangan ngumpat lah. Kita selalu kata, oh saya rasa berdosa lah Ustazah kalau kawan dengan grup tu kaki ngumpat. Yang hang stay kat situ pasal apa? Okay, sahabat-sahabat, kita nak bercakap yang baik-baik. Kita nak bercakap orang mengadu kat kita, bukan kita korek lagi. Oh, macam tu rupa perangai lelaki akak. La ilaha illallah, selama ni jadi jiran saya ingatkan malaikat. Syaitan rupanya dia. Astagfirullah, teruk benar. Nasi tambahnya lebih baik, bukan nasi tambah. Teruk berbenar ditambahnya sahabat. Tujuan dia bercerita kat kita, Tuhan aku tak suka dengar cerita ni buruk orang ni. Tapi sebab dia nak minta bantu selesaikan masalah dia, nak minta pendapat. Yang dia tak cerita jangan korek, yang dia cerita cuba selesaikan. Faham ya muslimat? Kita tak boleh kata solehah sangat, Kak, tak cerita kat saya ngumpat suami akak ni. Tak pasal-pasal je. Rupa-rupanya dia pun minat kat suami suami orang tu. Bukan suami akak baik ke? Saya pun admire juga dengan dia. Sudah. Pelik-pelik sungguhlah sahabat. Dia nak nafikan suami akak nampak baik tu. Takkanlah kak, imam masjid tu takkanlah macam tu. Saya pun minat kat dia. Rupanya dia tak menafikan apa yang hati dia kata suka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itu hidup jangan taksub dengan makhluk lain. Takkanlah Ustazah dia buat macam tu. Dia kan dot. Takkanlah Ustazah. Mu kata takkan. Tapi Allah kata, aku hantarkan iblis nak menguji keimanan kau. Kau larat ke tidak? Kau mampu ke tidak? Sahabat-sahabat kena faham. So bila Allah, Rasulullah kata jangan buat. Noktah, jangan banyak cakap. Kita ni, tapi kenapa Ustazah Malaysia ni kan panas? Sahabat, Kulim ni panas, sekian dimaklumkan. Tengah musim panas. Sahabat-sahabat saya jumpa, Ustazah kenapa muka Ustazah jadi merah-merah, tumbuh jerawat semua. Sebab dulu saya lahir kat Jepun, saya tak boleh panas-panas sahabat. Kan, gurau je gurau. Panas ngada nyampah orang dengar. Sebenarnya memang terik. Kan, rasa macam nak balik kemarin juga. Nyampah orang Kedah marah. Lalu, tempuhlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tujuannya? Takkanlah, sebab Kulim ni panas bang, pakai scarf je lah, tak payah pakai tudung. Boleh macam tu? Tak. Sebab perintahnya Allah. Maksud wasiat ini dan wasiat lain yang serupa tidak seperti yang diduga oleh kebanyakan muslimah, iaitu untuk mengikat aktiviti wanita, mengurangi keberadaannya. Kita kata susahlah jadi orang Islam ni Ustazah. Takkanlah itu tak boleh, ni tak boleh. Ramai kan yang cakap macam tu. Kitab ni tahu dah. Dia kata tahu hampa semua tak suka dengan perintah ni. Tetapi yang dimaksudkan ialah mengatur wanita semasa keluar dari rumahnya. Allah nak jaga wanita masa keluar dari rumah, apa yang kamu buat. Dan kita just stay at home. Kan sahabat-sahabat? Kita tak keluar rumah, tapi apa yang keluar di media sosial kita. Tolong akui,
Itu sebab kadang-kadang kita shock ni bila selfie tu kawan kata, wow, you macam sweet 17 lah walaupun dah 70. Esok 17 kali pula selfie-nya. Sahabat, sebab apa? Tak sedar diri. Syok dengan puji-pujian. Itulah ujian yang paling dahsyat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, patutnya, wow, Zaza cantik hari ni. Aku dah kembang dah ni. Aku dah tak kempis-kempis ni, jangan baca. Kan kalau baca lagi kembang aku ni. Tak payah baca. Tak payah komen. Mana ada kamera trick je. Sebenarnya suka kan? Sekian dimaklumkan. Minta maaf sahabat-sahabat. Kita yang tahu hati kita. Kita yang tahu hati kita. Orang tak boleh baca hati kita. Kan? Jadi apa sahaja yang boleh menumbuhkan sombong, menumbuhkan riak, jangan dilayan. Kalau perlu delete pujian yang melampau-lampau tu, komennya di-delete. Takut nanti timbul fitnah yang lain. Faham? Pada pokoknya wanita harus berada di rumah. Pada pokoknya, maksudnya asasnya, sahabat, hakikatnya wanita harus berada di rumah. Ramai kali menjawab, memang taklah Ustazah, saya CEO syarikat. Macam mana saya nak jumpa staf saya semua? Sabar dulu, suka nak marah-marah dengan kuliah, sabar. Mengatur urusan rumah tangga sepatutnya wanita. Dan tidak keluar kecuali untuk satu keperluan. Kita dah rasa dalam setahun setengah ni, kita tak keluar kecuali betul-betul perlu. Ustazah, di awal pandemik dulu kami semua faham ketua rumah je boleh keluar. Beli daun sup, dibawa baliknya daun ketumbar. Beli daun bawang bang, dibawa baliknya daun kucai. Beli 2 ibu kunyit bang, dia bawa balik 2 kilo. Saya ingat nak buat kenduri ke apa. Kan? Lepas 2 minggu baru faham. Tok Abah kata bukan ketua keluarga seorang. Siapa-siapa je boleh keluar asalkan seorang dalam kereta. Abang duduk je lah kat rumah tu. Suruh beli kunyit 2. Ibu jari je dia beli 2 kilo. Kan? Biar saya je yang keluar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Keluar sebab apa ibu? Keperluan. Jangan kita berpeleseran. Sebab tu bila nak keluar, nak jumpa kawan apa, ya Allah, ni apa manfaat aku dapat? Aku nak keluar dengan siapa? Untuk uhuha-uhuha saja ke? Tanya pada diri kita. Ustazah, lama dah tak keluarkan setahun setengah. Ni nak untuk me time. Nanti jumpa kawan huha-huha gelak. Jin-jin dalam laut. Gelak tepi laut, sahabat. Keluar belaka jin-jin gelak sama sekali. Tak faham kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa perlu perempuan ketawa terbahak-bahak sampai orang seberang jalan boleh dengar, toleh balik. Bini-bini siapalah yang gelak sampai dengar sampai keluar tu. Kena perbaiki. Sekiranya dia bekerja, maka dia harus bekerja dalam lingkungan yang memang dimubahkan. Kitab sebut dimubahkan. Islam bukan kata haram wanita keluar bekerja. Contohnya ibu-ibu tunggal, sahabat-sahabat, siapa nak bantu beri nafkah kepada anak-anak kalau bukan dia? Nak harapkan adik-beradik? Belum tentu tiap-tiap bulan boleh bayarkan yuran anak sekolah kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dimubahkan. Harus, maknanya dibolehkan orang perempuan keluar untuk urusan keperluan, untuk bekerja. Oleh syariat yang hanif, agama kita tak pernah marah. Agama kita agama yang lurus, iaitu urusan-urusan yang memang khusus bagi wanita. Takkan tak boleh wanita nak keluar menuntut ilmu? Takkan wanita tak boleh keluar untuk mencari nafkah tambahan membantu ekonomi keluarga? Masya Allah. Kenapa tu ya? Kesembuhan sis dan anak-anak. Comel lah Aina. Bersisis pula dia. Okay, Masya Allah. Seandainya kaum muslimah harus, siapa yang sakit anaknya tadi, semoga berkat ilmu bersama-sama kita ni Allah sembuhkan, amin. Seandainya kaum muslimah harus keluar dengan cara bertabarruj. Kitab menulis dalam kurungan bertabarruj bermaksud bersolek. Jangan left, yang suka bersolek jangan left. Sabar dulu, kita ni selalu bermusuh dengan benda yang kita tak tahu. Now, jom kita dengar sampai habis. Nak tahu apa itu bertabarruj. Salah ke Ustazah? Ustazah tak tahu saya punya jeragat ni dah dekat nak 1 kilo dah. Takkan saya tak nak tutup? Malu saya aib. Tutuplah dengan bedak. Tutup, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boleh. Kan?
Kita nak sebut macam mana? Ustazah, saya kalau tak pakai lipstick, saya rasa macam mayat berjalan je. Hitam je bibir saya. Dia yang cakap, Ustazah tak kata macam tu. Dia yang cakap. Tak apakah, wanita kan memang suka nampak cantik, berhias, silakan. Yang bertabarruj tu macam mana? Bibirnya dah tak rupa bibir. Beli lipstick 3 hari habis. Ui, pakai macam mana tu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Lepas tu budak kecil datang. Anti ni sakit bibir ke? Kenapa tebal sangat bibir anti tu merahnya? Diamlah kau budak kecil, mana kau tahu? Sebenarnya itu adalah hantaran Allah. Faham? Kenapa mata acik macam mata hantu? Di budak kecil kadang-kadang boleh cakap macam tu. Dah pasal apa budak tu kata mata hantu? Hang pi bubur hijau campur biru campur purple kat kelopak mata. Memanglah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Fatimah Burhan, jangan terus tulis bertabarruj, bersolek. Takut kawan kita yang baca Hamidah Saad, takut nanti kawan kita yang baca, yang dengar ulang siar ni kata, oh maknanya ustazah ni mengajar, aku tepek bedak pun tak boleh, aku betulkan karipap tudung aku ni pun tak boleh. Bukan macam tu. Dengar dulu sampai habis. Saya faham Fatimah Burhan, Hamidah Saad hebat, suka menulis nota. Tapi kita kesian orang yang nanti dia tak boleh menerima, tak boleh masuk dalam hati dia, dia terus left dari kita ni. Ada je ustazah yang pakai bedak tebal-tebal tu. Kan sahabat-sahabat. Ustazah tu kalau kat TV kat main lagi. Pertama kali ustazah masuk TV, ustazah sangat terkejut. Lah kenapa dah sembuh-sembuh lagi, dah tebal-tebal lagi ni? Kan? Ustazah minta maaf yang kita kena macam ni. Muslimat dirahmati Allah, sekali setelah kita berkali-kali keluar TV, mereka pun datang hormat pada kita bila kita ada prinsip. Percayalah. Tanya sahabat Ustazah Jaja yang selalu teman. Minta maaf ya, Ustazah cukup dah macam ni saja. Okey Ustazah faham, terima kasih Ustazah bagi tahu kami sebab skop kerja kami sebagai mua. Apa ke benda lah pula mua ni? Kan? Make-up artis, bukan MUA tu. Makeup artis, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lah aku ingatkan mua ni apalah pula, rupa-rupanya makeup artis. Makeup artis ada skop kerja depa. Kalau depa patutnya buat gini dekat artis-artis atau siapa sahaja yang dia nak makeup, tak mematuhi SOP-nya, mereka akan kena reject lah sahabat-sahabat. Kita kena faham lah kerja depa. Tapi tak apa, ustazah memang nak macam ni je. Lipstick ustazah ada, lipstick ustazah ada. Mana lipstick ustazah? Biasa atas meja ni tak ada. Kat mana lipstick ustazah tu? Beli kat farmasi supaya bibir tak kering je, tak ada warna, don't worry. Ustazah pakai yang tu ya. Ya boleh ustazah, tak apa. Tapi bedak tak boleh tak pakai ustazah sebab lighting segala. Okey faham, tak apa. Kalau dulu bulu mata palsu dia pakai kat ustazah, remeh aku nak bercakap, tak tahu nak bercakap macam mana dah. Kan? Sebab tak tahu sahabat, tak tahu kaedah. Bila dah berkali-kali depa hormat sebab kita ada prinsip. Saya tak nak macam tu. Okey faham ustazah, tak apa. Mana stesen yang tak mau hormat dengan kaedah kita, tinggalkan. Faham? Saya sayang TV Al-Hijrah sebab dia ikut apa yang saya nak. Okey sahabat-sahabat, pecah rahsia. Anda pergi report dekat penerbit TV Al-Hijrah supaya depa suka juga kat ustazah. Sekian dimaklumkan. Gelak lah pula, bukan. Ustazah gelak sebab depa gelak. Ni ada 3 orang ni suka nak ngusik ustazah. Okey. Baik sahabat-sahabat, berlalu lalang di jalan dan berkumpul dengan kaum lelaki dengan mengadakan pengakuan bahawa dia bekerja dan mencari mata pencarian. Dia mengaku pada orang lelaki yang nak dia berseronok-seronok tu, ini dah memang kerja I memang kena buat macam ni, cara soleknya macam ni, I memang kena bergaul, bercampur dengan orang lelaki. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kamu yang mencari. Sebab tu semalam kuliah ustazah tengah hari dengan apa maksud? Kesihatan mana entah, hulu langat lah, tak ingat lah. Kan? Jadi depa kursus tau sahabat-sahabat ustazah secara online dari Kulim. Apa ya yang ustazah sebut muslimat dirahmati Allah? Macam mana kita di pejabat? Okey, sebab adab dan akhlak cerminan diri seorang pekerja. Salah ke anda pergi keluar bekerja tu? Tak salah. Tapi macam mana kita ketika berurusan dengan lelaki-lelaki? Jadi ustazah baca artikel untuk memberi faham apakah pekerjaan.
Pekerjaan yang memberikan hasil. Kenapa kita bekerja? Untuk nak bayar sewa rumah, nak bayar segala ni, kena cari pekerjaan. Tapi apa kerjaya? Kerjaya adalah profession kita. Anda mati ke kalau anda tak berkerjaya yang haram di sisi Allah tu? Anda tak mati. Sebab bumi Allah ni terlalu luas. Kalau kita tahu kerjaya kita tu benda yang Allah tak reda, jangan takut untuk meninggalkan kerjaya itu. Sebab ada banyak lagi kerjaya-kerjaya yang lain. Faham? Syaratnya kamu jangan lupakan pekerjaan. Petani is pekerjaan. Orang cuci tandas is pekerjaan. Tapi jangan memilih. Saya tak suka Ustazah jadi cleaner ke guard ke, saya tak suka. Kerjaya saya adalah silakan. Ikutlah kemampuan. Tetapi kerjaya itu reda tak oleh Allah yang memberi rezeki. Ya, kamu dapat banyak dengan kerjaya itu, tapi tak berkat. Sebab Allah tak reda. Kenapa pakcik guard kita siap boleh belanja bos makan goreng pisang tiap-tiap petang? Bos kata aku tak cukup nak belanja di goreng pisang tiap hari. Sebab guard punya kerja halal di sisi Allah. Ada pakcik-pakcik pencen, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sengaja nak jadi guard kat masjid. Ni saya jumpa sendiri. Kenapa? Sebab waktu azan Ustazah, kita boleh solat jemaah. Allah, saya suka. Kalau saya tak paksa diri saya jadi guard kat masjid ni, saya tengok movie je lah kat rumah. Masjid jauh kan Ustazah? Tahniah pakcik, Allah reda. Biar allowance kecil sikit, tapi berkat. Betul lah Ustazah, siap boleh belanja cucu-cucu. Kan siap boleh anak-anak buah nak balik asrama kita hulu duit. Berkat. Sebab kerjaya yang kita pilih yang diredai oleh Allah. Kamu kata kamu bekerjaya jadi cikgu kat sekolah, tutup aurat, menyampaikan ilmu yang baik, tapi kamu boleh dalam bilik guru ketika orang lain tak ada, kamu boleh bersembang, berapat-rapatan, siap bersentuh-sentuhan. Halalkah? Tak halal. Pikir sendiri. Sebab tu semalam Ustazah sebut frontliners kena susun apa? Stok baru sampai dekat stok. Lelaki perempuan. Kenapa tak ajak seorang lagi duduk dalam? Alah Ustazah berpeluh-peluh ni, tak ada siapa nak kat kita. Tapi setan nak kamu buat maksiat. Kena fikir benda tu sahabat. Kalau Allah kata, Nabi kata jangan berdua-duaan lelaki perempuan, bukan nak buat apa Ustazah, dua-dua sibuk. Berpeluh-peluh ni belengeh. Setan nak kamu buat maksiat. Peluang hari-hari ada berdua-duaan. Ni bos saya Ustazah arahkan kami pergi outstation 2 orang je. Satu kereta. So saya nak sembangan siapa? Sembangan dia lah. Mula-mula simpati, akhirnya empati, akhirnya yang diberi adalah body. Na'udzubillah. Kalau seperti itu keadaannya, lalu manakah agamanya yang telah sirna kerana dia harus bercakap-cakap dengan kaum lelaki tentang pelbagai hal yang tidak ada kaitan dengan pekerjaannya. Tak pasal-pasal bila dah berdua-duaan dengan lelaki. Apa yang disembangkan? Sahabat, hari selalu kau bawa bekal, hari ni tak bawa bekal. Bini kau mana? Kan itulah, tak tahulah bini aku tu cerita. Besok sambung lain. Tulat next episode. Akhirnya dia pun buat episod. Sekian dia maklumkan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan manakah jenis pekerjaan yang harus direbut dengan laki-laki ini demi kepentingan anak-anak muslimin atau puteri-puteri muslimah. Ada seorang ibu tanya, Ustazah, anak saya ni pelik lah, dia pergi dekat kolej apa tadi bawah Mara tu, yang politeknik, bukan politeknik. Dia adalah kos-kos yang 40 orang dalam satu kos ni yang ambil, 2 orang je perempuan. Jadi sahabat-sahabat, anak saya minat macam tu Ustazah, tak apakah? Tak salah, semoga ada pakarnya dalam kalangan perempuan. Tapi bila next semester anak dia mengadu, Mama payahlah sebenarnya, kan kakak kena buat macam ni. Lepas tu semua orang lelaki. Sebab tu awal kita nasihatkan anak kita, ibu kakak minat lah bawa lori, boleh tak kakak nak bawa lori? Tu satu bawa lori serius ni. Seorang mak cakap. Seorang lagi nak jadi pilot. Ada kan sekarang ni nak jadi pilot? Tak ada masalah, tak ada had dalam Quran mu nak kerja apa. Tetapi bawa mereka berfikir, pemandu lori ni kalau jumpa kat mana jalan-jalan semua, kawannya tu mestilah lelaki. Sebab ramai pekerjaan itu dipelopori oleh orang lelaki. So pilot pun macam tu juga.
pun akan bersimbang banyaknya dengan orang lelaki. Kakak tahulah nak jaga diri dan nasihat ustazah bla 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 bla, tak mau. Terbukti ada yang bertudung walaupun dia pilot, boleh hindar diri daripada lelaki-lelaki durjana, cakap hal kerja saja, tak terjebak dengan perkara maksiat. Sahabat, pokok pangkalnya kita. Jadi kita jangan tohmah, tu ustazah apa-apa entah dia kerja, dia seorang je perempuan kat dalam tu. Boleh orang fitnah macam-macam, tapi kita yang tahu diri kita di mana. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Maka untuk menghindarkan, tolonglah jauhkan kelompok-kelompok yang begitu. Sementara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wanita sekarang mempergunakan pekerjaan sebagai saranan untuk mencukupi keperluannya sendiri dalam urusan keduniaan. Sementara dia tidak sedar bahawa sebenarnya dia tidak boleh bekerja kecuali di lingkungan kerja yang tidak menimbulkan kemarahan Allah. Sahabat di alam impian, tolong garis kalimah, tidak boleh bekerja kecuali di lingkungan kerja yang tidak menimbulkan kemarahan Allah. Bekerjalah. Tapi bila anda dengan ilmu anda mengetahui bahawa kerja ini boleh menimbulkan kemarahan Allah, tolong tinggalkan. Tolong tinggalkan. Di dalam wasiat Nabawi ini terkandung peringatan bagi para wanita agar tidak berlalu di tengah jalan. Peringatan ini tidak disampaikan kecuali pada masa para wanita tidak keluar dari rumah, kecuali untuk solat atau untuk memenuhi keperluan yang memang tidak dapat dihindarkan. Maksud pesanan ini kepada wanita-wanita zaman Nabi, yang mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, wanita zaman Nabi tak keluar dari rumah kecuali untuk solat dan mendapatkan keperluan mereka. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Hari ini kita keluar untuk apa? Okey, tanya. Kalau tak perlu, tak payah keluar rumah. Kalau tak perlu, tak payah keluar rumah. Sahabat-sahabat, sebab tu ustazah suka untuk mengajak sahabat-sahabat ustazah keluar, jangan sorang-sorang. Ada kawan yang bagaimana? Ustazah sendiri lead travel kot. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan tak dengar ni. Ustazah bawa makcik-makcik berjalan. Tanya orang yang ikut ustazah berjalan. Baru ni yang nak pergi Langkawi, sahabat-sahabat ada, ustazah akak minta maaf lah, tak apalah duit akak dah bayar buat infak lah. Kenapa kak nangis-nangis beria ni? Suami akak tak bagi pergi. Kak, jangan pergi. Minta maaf, suami akak tak bagi pergi. Selama ni ustazah tahu kan akak tak pernah miss, mesti ikut ustazah berjalan. Dia bagi duit, dia bagi pergi. Dah tu kenapa kali ni tak bagi pergi? Sebab COVID ustazah. Okey, faham. Padahal bukan tak cucuk vaksin. Padahal dia, cik jangan marah-marah. Suami acik sayang ke acik tu. Sebab lebih COVID daripada COVID itu yang paling dahsyat. Sebenarnya ialah kita pun faham dia ada penyakit macam-macam, suami anak tak bagi. Walaupun hakikat kita takkan buat kalau MOTAD dan KKM tidak mengizinkan atas SOP-SOP yang kita jamin untuk menjaga setakat kemampuan kita. Ustazah tak boleh kata, kak rugilah saya kalau akak tak ikut. No. Langgar je suami akak cakap suami akak tu penakut sangat dengan COVID. No. Suami tak bagi, jangan pergi. Faham? Dah kalau macam tu ustazah, kerja saya ni rehlah bawa ketiak suami je lah. Tak apa kak, syurga. Kan? Sebab tu ada orang buat filem, sahabat-sahabat drama di bawah ketiak suami. Saya geli nak dengar. Tapi rupanya pandang positif. Maksudnya apa sahabat? Kamu tidak akan pernah gagal di sisi Allah selagi mana mengikut kehendak suami yang nak ikut perintahnya Allah. Tapi kalau suami izin, pergi dengan siapa? Ustazah, hari tu saya kelentong suami saya. Kenapa? Sebenarnya saya nak keluar dengan kawan-kawan, tapi saya cakap nak keluar dengan Ustazah Zai. Lepas tu suami saya terus bagi. Lepas tu saya rasa bersalah pula. Kenapa akak gunakan nama saya? Ini kisah benar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab suami akak kalau cakap nak ikut Ustazah, dia bagi je. Tapi akak pun saya bersalah sebab kawan-kawan akak ajak. Kan Ustazah pun ada sekali. Sekarang ni akak rasa berdosa dah dengan dia. Cakap dekat dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pandai-pandai. Ustazah takkan buat sahabat-sahabat dirahmati Allah
kalau tidak ada izinnya suami, kerana Allah tidak akan redha. Akak seorang nak buat dosa ni, kan satu bas terpalit sama. Faham tapi walau program Muslimat macam mana, izinkan saya, kalau ikut jadual Ustaz Azwan memang boleh ikut. Saya akan pastikan dia tak duduk di celah-celah akak semua. Sebab apa saya kena bawa Ustaz? Kudrat saya terhad. Dia nak menguruskan beg keluar masuk bas, kan? Apa-apa terjadi kat kita semua satu bas perempuan, sekurang-kurangnya ada lelaki yang nak menemankan pakcik bas emergency tengah-tengah jalan. Tu kita kena bijak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau ngending-ngending ke Ustaz, jom selfie jap, ajak Ustazah sekali, no berdua-duaan. Kan bulat dah mata ni. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah sama-sama jaga? Terakhir kita tutup. Lalu bagaimana dugaanmu wahai saudari, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan para wanita pada masa sekarang? Ini saya menangis baca. Macam mana wahai saudari kalaulah Rasulullah melihat wanita zaman sekarang? Saya tak cakap ini anda, saya cakap tu saya. Nabi redha ke kalau aku ni hari-hari duk live depan skrin? Nabi redha ke? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, perempuan hari ini dia lupa semua tu. Lupa jadi selebriti hebat, followers ramai itulah yang berjaya. Jangan pernah kira berapa orang yang follow kamu, tapi orang-orang yang follow kamu tu Allah redha belaka tak? Kamu mampu tak nasihat? Kena jaga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dalam pada kita jaga ni pun kita tergelincir banyak sebab kita perempuan. Nabi sayang kita melihat gurauan mereka dengan kaum-kaum lelaki yang bergurau-gurau tengah jalan dengan orang lelaki. Tak rasa bersalah melihat perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang. Lau kana bainana al-habib. Nasyid tu nak cerita, kalaulah Nabi masih ada. Tengok karakter kita orang perempuan yang melampau-lampau dalam bersolek, yang mudah-mudah guna alasan kerjaya keluar dengan lelaki itu, ini tak perlu minta izinnya suami. Lalu apakah sahabat-sahabat dirahmati Allah yang akan beliau yakni Rasulullah katakan kepada kita? Layak ke Rasulullah beri syafaat pada kita? Layak ke? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak layak. Kita minta, ya Allah izinkan aku dapat syafaat Rasulullah, tapi apa yang kita buat di Rasulullah tak suka. Dah Ustazah kalau macam tu tak payah Facebook, tak payah media sosial. Ini kerja dakwah saya hari ni. Saya nak bina rumah untuk asnaf semalam. Contoh kalau saya tak tunjuk gambar, tak masuk dalam Facebook, macam mana orang nak percaya? Tapi jaga sahabat-sahabat dirahmati Allah, hati kita Allah tahu. Lalu apakah yang akan beliau katakan? Marilah kita memohon rahmat dan keselamatan kepada Allah. Marilah kita memohon rahmat. Ya Allah, aku kena berdakwah, dah pergi masjid pun dia minta secara dalam talian. Ini cara aku, jagakan aku ya Allah. Aku memohon rahmat dan keselamatan kepada Allah. Sahabat yang memiliki kitab dia tahu, Ustazah just baca keseluruhan isi kitab. Kitab ini, bab ini ditutup dengan marilah kita memohon rahmat dan keselamatan daripada Allah. Sebab dalam pada kita nak jaga pun di sana sini, peluru tak berhenti ni sahabat. Peluru fitnah. Dan hati kita sendiri best juga kalau dapat sembang-sembang orang lelaki sweet. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Kita sebut perkara macam ni kadang-kadang kita banyak terlupa, tapi ada kitab-kitab macam ni yang menjadi penasihat kepada kita. Semoga hati kita selalu lapang dada untuk menerima nasihat. Itulah dia ad-dinun nasihah. Allah sayang kita, Nabi sayang kita. Islam sangat melindungi wanita, bukan setakat lindung dari COVID, tapi lindung daripada api nerakanya Allah. So sahabat-sahabat, bentuk hati kita untuk sentiasa tawaduk. Ini perintah Allah, ini perintahnya Rasulullah. Macam mana aku suka, tapi Allah dan Nabi tak suka, aku kena tinggal. Berperang sentiasa dengan nafsu kita. Nafsu orang perempuan yang paling lemah dengan pujian. Itulah ujian yang paling besar. Moga kita mampu melepasi ujian-ujian ini. Jaga diri kita daripada panas bahangnya api neraka Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya sayang semua anda kerana Allah. Doakan
majlis yang Ustazah nak raikan petang ini untuk pembinaan Pondok Al-Fawwaz. Allah redha membina generasi ulama masa hadapan. Ampun, maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.